Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral bersama dengan saya. Okey, kali ini kita lebih padat, lebih informasi, pastinya lebih bermanfaat. Dan bersama dengan saya seorang figura yang cukup saya hormati dalam bidang dia. Orangnya handsome dan akan berbicara tentang topik pada hari ini. Tak pandai tak apa, janji kaya. Tak pandai tak apa, janji kaya. Perlu ke belajar? Perlu ke universiti? Perlu ke sekolah? Kalau kaya, orang sekarang dia cari orang kaya. Tak handsome tak apa, tapi kaya. Bersama dengan saya, Profesor Datuk Dr. Izhar Arif. Ya. Khabar? Baik bang, abang sihat? Sihat Ustaz. Tengok makin handsome semenjak Rambut baru tumbuh Ustaz. Itu pasal. Kita buat macam Felda, tanaman semula. Kita pelan kat sini. Itu dinamakan teknologi. Ya. Dan hari ini kita nak cerita biar tak ada pelajaran tapi kaya. Kaya. Tak belajar tak apa tapi kaya. Kenapa jadi macam ni? Baik, tapi sebelum tu Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Dalam Islam. Yep. Dalam Islam ni ilmu perlu dituntut atau tidak? Ustaz kan cakap ya ilmu untuk akhirat betul. Tapi ilmu dunia ni perlu dituntut ataupun tidak? Okey, kalau nak cakap tentang kekayaan ya. Kekayaan ini dia bersifat subjektif. Kadang-kadang orang tu dia tak belajar tetapi dia kaya. Macam-macam kaedah tak dapat kekayaan ni. Meniaga apa semualah. Namun begitu, kena ingat kekayaan itu akan menyusut kalau kita tidak ada ilmu. Kejayaan seseorang itu perlu ada ilmu. Kalau tidak, Allah pun tak bagi tahu dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat martabat orang yang ada ilmu. Kalau nak kata sijil itu tak penting, saya rasa pandangan itu tidak tepat. Kerana saya jumpa orang-orang yang mereka ini alhamdulillah Allah bagi kekayaan masa dia muda-muda lagi, umur 25, 26 dah 7 jutawan. Dia kata, Ustaz, masa awal-awal kami tak mampu nak belajar sebab tak ada duit. Kekangan masalah kewangan. Jadi akhirnya kami berniaga. Bila berniaga, tiba-tiba Allah bagi kekayaan yang luar biasa. Tetapi sekarang kami sambung belajar. Walaupun dalam bentuk PJJ. Ya, pengajian jarak jauh. Bermakna mereka ini bukan saja kaya, tetapi mereka tetap menimba ilmu. Tapi sekarang masalahnya Ustaz, kalau kita belajar-belajar pun gaji pun diploma. 1,500. Dia jangan ijazah. Paling tinggi RM2,500. Kita kalau kita letakkan garis panduan itu di situ, di gaji, masalah lah. Kita belajar ni bukan untuk gaji semata-mata. Kita belajar untuk ilmu. Ustaz, tak ada duit boleh hidup ke? Dengan ilmu kita dapat duit. Dan ini yang menjadi masalahnya Ustaz. Bila anak-anak muda dia merasakan bahawa wang ringgit tu lebih penting daripada belajar. Tapi tak apa Ustaz, saya ada seorang lagi kekasih ni. Saya setiap minggu ada kekasih sekarang. Kekasih. Kita tengok klip ni akan bersama dengan kita. Aduh. Kita tengok ni. Ketika rindu megahnya di musim asmara, terciptalah pelangi kita. Biarpun jauh dapat ku sentuh, lambang warna-warna indah seagung cintamu, kasih. Cantik, manis, bergaya orangnya. Bekas ratu cantik Malaysia berada di sebelah saya. Kan? Nampak aura dia datang. Handsome sikit saya. Sana pun yang kurang dah nampak handsome banyak. Terima kasih Su. Salam. Ya, terima kasih datang. Terima kasih Sembang Viral dan kita ada wajah-wajah baru, berbincang-perbincangan yang baru. Su merintih jalan dalam kehidupan mencari ilmu begitu lama, begitu jauh mencari ilmu dan hari ini sudah bergelar Profesor Madya, Doktor, ada 2 PhD. Okey Su. Su, ilmu. Ilmu ni sesuatu yang amat-amat diperkatakan satu ketika dulu. Kalau macam mak saya zaman-zaman Datuk, kau belajar. Tapi hari ini sudah berubah. Keadaan berubah.
Penting ke ilmu tu? Penting, pasti penting. Benda ilmu itu bukan dari segi teori saja. Macam tadi Prof juga cakap, bukan saja teori tapi praktikal dan juga pengalaman sebenarnya. Dan juga research, inovasi banyak lagi sebenarnya. Ya. Sampai strategi mana ilmu kena cari Oh, bagi saya memang dulu impian saya 8 PhD. 8 PhD? Tapi ada orang kumpul kereta. 8 PhD. Ada orang kumpul kereta Aku komposi je. Aku masih lagi ingat bila saya dapat Ratu Cantik. Okey, ada syarikat tanya saya, tahu, okey, Wincy, apa bakat anda? Bakat saya, saya suka belajar. Di situ saya dapat idea bahawa apa ilmu itu penting sebenarnya. Bila saya dapat Ratu Cantik, waktu saya balik daripada UK, di mana saya dah habiskan perguaman saya, ijazah perguaman. Lepas itu saya pergi ke yang industri seni semua ini. Aku faham populariti ini semua benda, banyak orang yang cakap dengan saya dah popular tak payah ilmu lagi. Ataupun perempuan pergilah kahwin je, ataupun pergilah buat yang lain-lain, tak payah ilmu lagi. Tapi bagi saya bila saya masuk bidang seni ini sebenarnya dalam. Dan kat luar negara anda tengok banyak research development. Banyak lagi yang lagi dalam sampai bila saya sampai ke Sepanyol masa itu, walaupun saya tinggal 1 euro, saya tetap nak belajar. Okey, Prof. Macam mana pula dengan graduan-graduan universiti yang keluar ni tak ada kerja? Belajar. Lepas tu prasarana pekerjaan dekat luar ramai yang menganggur. Dia sebenarnya kalau kita tengok kepada data, kita bercakap berdasarkan data. Contoh UKM, data menunjukkan bahawa pelajar yang keluar daripada UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, pada tahun 2021, lebih 90% telah mendapat pekerjaan. Ya, kita ada data. Jadi ini menunjukkan bahawa bila you ada sijil, ada market. Tetapi bila bercakap pasal kehidupan, okey, kita boleh cakap pasal akademik. Cakaplah pasal akademik apa saja pun. Tetapi kehidupan hari ini ialah, aku faham. Bukan ni. Ini lain, itu antara kita. Tapi ini. Yang ini, masalah yang ini. Kita mana ni? Ini mana? Boleh cari duit, boleh berehat, tapi kena balik. Aku nak cakap macam statistik yang anda Dato' cakap semua adalah untuk beberapa tahun ini saja disebabkan COVID. Secara jujurnya, banyak aku tanya kepada pelajar, semua cakap kita nak berehat saja dulu, tapi memang nak balik untuk belajar. Jadi statistik itu untuk beberapa tahun ini saja. Jadi kita tak boleh hanya tengok yang kecil, kita kena tengok yang besar. Okey, susah ni aku nak bercakap dengan dua profesor yang bercakap pasal data. Okey, data saya boleh terima. Tetapi kita kena lihat juga bagaimana data orang yang cari ilmu yang masuk ke universiti berhutang dengan PTPTN. Kembali selepas ini. Ini apa hal pula tiba-tiba terlalu ramai graduan-graduan terheret dalam permasalahan membayar hutang pelajaran? Kalau dia pandai manage, dia bayar ikut ketetapan yang telah dibuat, tak ada masalah. Investment untuk education is always the best investment. Kalau kita tak pandai, macam mana kita nak jadi influencer? Dia mesti ada satu tajuk yang apa yang dia nak jadi. Kalau setakat influencer, apa topik ni nak bincangkan kalau dia tak pandai? You kena ada your education, because walau apa pun berlaku, you still have that to fall back on. Selagi kita boleh belajar, kita belajar. Tapi walau macam mana pun, semua orang ada hak masing-masing untuk memilih. Memang zaman kita dah sangat berubah dan everything is digital, social media, apa benda semua. Tapi saya rasa kita still kena ada your basic education at least lah, supaya kalau apa jadi di masa depan, kita tak tahu, kita ada yang ni. Dia mesti tahu dalam pengetahuan am dan pengetahuan khusus. Takkanlah mumbling bla 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 dalam media sosial tu yang tak ada topik yang tertentu, tak ada boleh membawakan kebaikan kepada subscribers. Untuk apa? Okay, hari ni muka kita cantik, handsome, boleh jadi influencer, boleh ni, boleh tu. Satu hari mungkin muka kita tak secantik, you know what I mean? Tapi kita kena ingat macam influencer contohnya, semuanya bermusim, dik. Kalau hari ni kita nombor 1, akan datang kita nombor last. Masing-masing dah besar kan, so masing-masing pandai-pandailah buat keputusan untuk diri sendiri. Okey, dua profesor bercakap pasal data. Sekarang saya pun SPM nak cakap pasal data. Data mengatakan
terlalu ramai graduan-graduan yang selepas belajar terheret dalam permasalahan membayar hutang pelajaran, PTPTN khasnya, berbilion. Ini apa cerita Ustaz? Cari ilmu juga. Kenapa nak membebankan diri sampai nak tanggung? Ada yang dah anak 3 tak habis-habis lagi Ustaz. Ini data. Kita bercakap berdasarkan orang yang berfikiran jauh. Yang dia pandai manage dia punya duit. Isu dia sekarang ni, kita ni banyak berhutang pada benda yang tak patut. Kita ada hutang PTPTN, tambah lagi dengan hutang kereta yang mahal-mahal. Awak dah tahu awak ada hutang PTPTN, selesaikan hutang PTPTN. Itu menjadi beban pada mereka. Kalau dia pandai manage, dia ada hutang PTPTN, dia bayar ikut ketetapan yang telah dibuat, tak ada masalah. Isteri saya pinjaman PTPTN, alhamdulillah selesai. Bila dia ada gaji lebih, dekat-dekat akhir-akhir 10,000 lebih itu, dia bayar penuh, sepenuhnya. Jadi alhamdulillah, dengan bahagian dia itu akan turun kepada anak-anak bangsa kita yang akan datang. Okey, Ustaz bercakap mungkin ada separuh yang pandai manage duit. Habis yang separuh lagi tiba-tiba keluar je, tiba-tiba datang jodoh dah kahwin. Lepas tu bebanan hutang dah banyak. Mungkin Ustaz gaji besar. So mungkin ada juga boleh terangkan pasal benda ni. Sebenarnya bagi kita pun macam masyarakat Cina semua, yang paling pentingnya semua investment adalah untuk education dulu. Sebab semua hutang ini adalah sementara je. Tapi secara bukan hutang, aku sentiasa cakap investment untuk education is always the best investment. Jangan cakap hutang. Sebenarnya satu pelaburan untuk diri sendiri, aku nak cakapkan. Sebab semua ini akan mewujudkan masalah sosial jikalau satu hari nanti anak-anak kita, you nak seumur hidup jadi e-hailing saja. Aku nak anak saya jadi yang leader untuk seorang yang boleh mengubah nasib negara kita semua yang berlainan. Kita cakap tentang globalisasi kan. Takkan kita nak seumur hidup kat Malaysia saja. Saya nak tengok benda-benda kat Malaysia dekat pasaran setaraf dunia kan. Jadi benda itu kita tak boleh macam katak di bawah tempurung. Okey, Datuk. Datuk cakap pumpam. Doktor pun cakap ilmu. Ni mesti kena nak data apa semua. Ni apa hal pula tiba-tiba saya tengok ada Universiti Melaya, UUM tak silap saya, dah menamatkan program-program pembelajaran dia orang. Maknanya selama ni graduan-graduan yang dilahirkan tu salah pada era lah ya. Macam inilah. Sampai satu tahap, bidang yang kita lahirkan sebelum ini dah penuh. Dah penuh, dah terlalu ramai. Macam contoh, dah terlalu ramai. Bidang yang sama kan tak ada pekerjaan. Ya, jadi perlu kepada bidang yang baru. Itu sebabnya revolusi. Macam contoh dalam perbankan Islam. Ya, dalam perbankan Islam. Dulu orang semua nak belajar tentang fiqh muamalat. Memang kerja luar biasa. Masuklah bank mana, masuklah lubang mana akan dapat gaji atas 10,000. 5,000 ke atas contoh. Tapi bidang tu dah terlalu ramai orang masuk, dah penuh. Maka dia ada, bank akan nampak. Itu sebab kita sekarang ni universiti mereka wajib melantik penasihat industri. Jadi industri akan nampak dah ramai sangat dalam bidang fiqh muamalat ni. Maka kita kena ada satu lagi risiko dari sudut bagaimana nak mengatasi risiko dalam perbankan, dalam kewangan Islam, dalam kewangan antarabangsa dan sebagainya. Itu pula dia buka. Jadi oleh sebab itu bila dah terlalu banyak, dah terlalu ramai yang lahir kat situ tak dapat pekerjaan, maka universiti kena fikir, takkan nak lahirkan lagi orang yang macam ni. Kan kita nak lahirkan generasi lain, budak-budak bijak ni, maka kita buat satu program baru, wujudkan satu program baru. Bukanlah kita tutup terus. Depan ni kalau kata perlu balik, kita buka balik, tak ada masalah, boleh buka tutup. Sama macam kita, macam art faculty, kita digabungkan. Sebab sekarang kena ada inovasi, kena ada integrasi, semua benda-benda kan, social media semua dah berubah, semua dah gabungkan dan semua dah interaktif semua. Jadi bukan sahaja kita cakap ada yang perlu digabungkan. Jadi benda-benda kita cakap yang ditamakan hanya digantung, ataupun yang bila kita tak cukup kita akan revivekan, tapi dengan cara yang baru. Sebab banyak benda yang kita nampak semua ilmu pengetahuan ini bila ditamatkan semua adalah satu kita cakap satu peringkat je. Peringkat yang kedua, ketiga pasti dia digabungkan dan diinovasikan dengan kaedah yang berlainan. Dan juga kita nak package. Kan zaman sekarang tak boleh hanya belajar sesuatu benda saja. Kena 2, 3 macam multi instrumentalist, macam bidang muzik kena tahu produksi, kena tahu music business, kena tahu music law. Jadi benda-benda dah kacukan dah, saya nak cakap. Kat luar negara, tahu tak, multidisciplinary adalah khusus yang paling hangat.
benda-benda yang 10 tahun dulu yang kita kena specialize satu saja, sekarang tak cakap tentang package dan combo. Saya nak tanya ni okey, Kristian dan juga Islam zaman Rasulullah SAW bercakap tentang ilmu. Mungkin ada sejarah-sejarah dalam Kristian tentang ilmu. Betapa besarnya ilmu itu penting dalam kehidupan di dunia. Saya tak nak cakap yang mati tu confirm kalau tak ada ilmu agama mati, kau ada dua jalan, sama ada heaven or hell. Kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ini Sembang Viral. Nampaknya sudah semakin panas. Nampaknya aku macam berentap dengan dua profesor ni. Kita kembali selepas ini Sembang Viral, okey? Yang tak pandai bahasa, dia akan suruh belajar bahasa. Tunduk ni kau tak nampak dia tegak. Aku lagi banyak ilmu pada dia. Ya, itu yang kita nak. Sebab kan? Untuk korang yang baru habis tadi dah tak tahu nak buat apa, adalah masa yang sesuai untuk korang gain ilmu lagi. Walau se-viral mana pun, tapi one day rezeki kita sakat tu je. At least kita ada backup plan yang mana bidang kita ni boleh bantu kita untuk cari pendapatan lah. Kalau hari ini tak ada sijil, carilah minat yang kita suka. Supaya kita ada satu cara, satu alat, satu ilmu untuk mencari rezeki hidup. Adik-adik yang baru habis sekolah yang plan bila tengok geng-geng macam influencer yang ada nama, senangnya buat duit, kereta mewah, rumah mewah. Benda tu take time, tak ada istilah singkat. Yang penting, kenapa muslimah ada skill sendiri? Sebab dia boleh menjadi satu main source of income untuk diri kita. Kalau korang aim untuk jadi influencer tanpa ada ilmu, it's nothing, man. Welcome back Sembang Viral. Lebih padat, lebih lebih padu dan pastinya bermanfaat. Okey, saya nak balik pada tadi pasal agama Okey, okey, dari agama Kristian. Ya. Okey, adakah Kristian itu dia mementingkan ilmu? Ya, pasti. Sebenarnya agama itu memang mendidik kita untuk mencari lebih banyak ilmu. Jadi jikalau nak kebebasan, pasti kena ada ilmu. Kebebasan dari segi kewangan ke pemikiran, semua kena ada ilmu. Zaman Nabi Nabi dia pelbagaikan para sahabat untuk mengenali hidup. Ada sahabat Nabi SAW yang pakar dalam bidang bisnes, iaitu Abdul Rahman bin Auf. Ada dalam pakar dalam bidang bidang dakwah, iaitu Muaz bin Jabal. Maknanya Nabi mempelbagaikan para sahabat itu kepakaran masing-masing. Dalam bidang ketenteraan, Khalid bin Walid, bermakna zaman dulu memang tak ada universiti, tetapi itulah ilmu. Nabi akan suruh sahabat-sahabat Nabi belajar. Yang tak pandai bahasa, dia akan suruh belajar bahasa. Antaranya Muaz bin Jabal disuruh dia belajar bahasa. Salman Al-Farisi diminta oleh Nabi SAW untuk mengajar sahabat-sahabat Nabi mengenai bahasa Parsi agar mereka boleh bertebaran, berdakwah. Okey, sekarang ni kita nak ada soalan daripada netizen. Okey, korang kat rumah, kalau korang ada kat mana-mana lah yang korang ada soalan-soalan untuk Sembang Viral, korang hantar saja dekat Sembang Viral. Nanti diorang akan petik soalan kau, aku akan baca lah. Ni ada satu soalan, nama dia Yop je. Kecoh di media sosial tentang pengakuan Eliana tidak lagi memakai tudung dan ramai yang bertindak mengecam. Sebagai netizen, apa yang kita boleh buat, Ustaz, selain daripada mengecam? Pertama, kita jangan menghina dan mengecam, tetapi banyakkan doa. Allahumma hdiha fa innaha la ta'lam. Ya Allah, bagilah hidayah padanya, sesungguhnya dia tidak tahu. Yang kedua, kita doa. Nombor 3, nasihat. Dia jangan nasihat orang tu tak kenal. Macam nak cakap pada Dr. Su. Dr. Su, kita boleh apa tahu balun Dr. Su. Ni soalan netizen ni tanya daripada teddy bear. Oh, teddy bear. Bakal. Dah lah Marosyaf. Nak tanya kepada Dr. Su, saya nak upgrade diri saya untuk belajar lebih tinggi tetapi saya bukan orang yang pandai belajar. Apa yang boleh saya buat? Bagi orang yang belajar, sebenarnya orang dia gigih. Semangat kena gigih. Sebab bila kita buat research semua benda ini, asalkan usaha anda. Yang paling penting juga jangan malu bertanya juga. Orang yang bijak yang saya nampak yang biasanya tak akan sampai akhir sebenarnya. Okey, dalam masa 15 tahun atau 20 tahun akan datang, industri itu memerlukan mereka yang ada sijil. Tapi bila dah banyak ni negara-negara tu, kalau macam pembelajarannya tidak bagus, pengetahuan ilmu tidak bagus, akhirnya dia terpaksa import orang daripada luar.
adakah kita akan kekurangan nanti, doktor? Pasti kekurangan. Jadi banyak yang kita nampak sekarang kat China pun tahu tak, graduasi dia kena sampai PhD baru ada kerja. Jadi negara kita pasti ada kekurangan, tapi kita memang cakap bahawa sekarang kita kena galakkan mereka untuk balik. Dan sebenarnya banyak yang kemahiran kat luar negara kita panggil balik juga. Saya ada juga buat macam kita cakap interview semua. Banyak sebenarnya nak balik. Nak balik. Dia kerja kat luar negara agar dia masuk industri, tengok bagaimana mereka Dan buat. bawa balik ilmu. Ya, itu yang kita nak. Sebab kan aku sebab jadi banyak yang kita banyak yang kita bukan nak cari makan kat luar je, tapi kalau kita tak praktis kat situ, tak masuk bidang mereka untuk tengok, tak dapat bawa balik, dan connection semua pun tak dapat bawa balik. Okey, secara keseluruhannya perbincangan kita pada hari ini dan korang semua dekat rumah, saya rasa bersetuju dengan saya bahawa dalam kehidupan itu ilmu tu memang penting. Itu poin. Ilmu tu penting. Satu, berbakti demi negara. Yang kedua, makin berisi makin menunduk. Yang paling penting, yang ketiga, kena ilmu secara kita cakap untuk menghormat orang lain. Itu ilmu yang penting aku nak cakap. Saya banyak ilmu ni. Banyak ilmu apa? Tunduk ni, kau tak nampak dia tunduk. Aku lagi banyak ilmu pada dia. Ustaz, 3 poin. Macam tadi ke? Okey, 3 perkara yang menyebabkan kita perlu mencari ilmu. Pertama, untuk menjadi manusia kita kena ada ilmu. Kerana tamadun manusia bermula dengan ilmu. Yang kedua, untuk sampai ke akhirat, untuk berjaya dunia dan berjaya akhirat, kita kena ada ilmu. Yang ketiga, untuk mengubah masa depan, kita perlu ada ilmu. Dalam kehidupan ada revolusi diri kita secara individu. Menjadi manusia yang berjaya itu pasti harus diterapkan dengan ilmu. Kerana wang ringgit itu hanyalah salah satu prop dalam kehidupan. Tetapi kehidupan itu yang ada ilmu, yang akan berkekalan kebahagiaan dia dunia dan akhirat, insya-Allah. Terima kasih bagi anda yang menonton Sembang Viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Bye.